Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muka surat berapa? Hadis yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk hadis yang kelima daripada 40 hadis tanda-tanda dekatnya berlaku kiamat. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Jadi tajuk hadis ini, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibr wa zira'an bi zira' hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam hadis yang pendek ini kita dengar bahawa Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat pada suatu hari, kamu nanti, yakni umat aku, akan ikut umat yang sebelum daripada kamu. Tak ikut aku dah, cuma mengaku aku sebagai Nabi, tapi ikut umat yang dulu-dulu. Hatta kalau orang yang diikut dia masuk dalam lubang biawak, maknanya kalau buat perkara yang sangat pelik sekalipun, mereka akan turut buat juga. Maka sahabat pun bingung dan tanya, Yahudi Nasara ke? Kalau umat kita ni akan ikut kemudian hari? Nabi SAW kata, siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Nasara? Kita lihat keterangan hadis. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, umat Islam akan mengikut jejak langkah ataupun cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani hinggalah dalam urusan yang kecil dan perkara yang tidak munasabah. Ini setengah daripada tanda dekatnya kehancuran alam ini, di mana umat Islam, umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman, ramai di kalangan mereka itu akan menjadi pengikut-pengikut Yahudi dan Nasara, sekalipun tidak memeluk agama Yahudi dan masih mengakui sebagai umat Muhammad, tetapi amalan mereka itu lebih mirip kepada Yahudi dan Nasrani di dalam kehidupan mereka seharian. Dua musuh utama umat Islam, Nabi tak sebut akan ikut Buddha, akan ikut Hindu, kerana walaupun ada tidak seberapa. Dan kita boleh lihat kebenaran kata Rasulullah SAW ini, sekarang ini yang paling banyak umat Islam ikut adalah cara Yahudi Nasara, cara orang Kristian, orang Jew, orang Yahudi. Walaupun Yahudi tak ada di negeri kita, kita masih lagi mengikut akan mereka. Ini bijaknya mereka ni.
Kalau nak cari paka seorang tak ada Yahudi, hak tulis di IC lah agama Yahudi, tak jumpa cari. Bandar Kuala Terengganu pun tak ada seka berapa kali. Tetapi ramai ikut dia. Itu belum datang lagi umat Yahudi duduk di Terengganu, duduk di Malaysia. Kalau mari 100,000 orang Yahudi duduk di Malaysia, punah ranah itu. Seorang harang tak ada Yahudi duduk sini. Habis umat Islam ikut Yahudi dan Nasrani. Tu imam pun ikut Yahudi, ustaz Yahudi pun ada. Yang ini dia tu mengaku Islam, tetapi cara hidup adalah macam orang Yahudi. Pada tutur cakap mereka itu macam orang Yahudi, macam orang Nasara. Dalam sekolah kita tengok, satu sekolah yang ada 1,000 orang murid, kita tanya guru besar, berapa orang muridkah beragama Yahudi? Guru besar kata tak ada seorang. 90% Islam, 10% Cina dengan Keling. Dah mana ramai ikut Yahudi budak-budak sekolah. Dengan rata, dengan rambut merah, dengan menedahkan aurat, dengan mabuk, dengan apa. Nampak? Tak ada seorang lagi. Kalau ada 10 orang murid Yahudi dalam sekolah, punah jahanam sekolah. Ini kuatnya dakwah orang Yahudi, dakwah orang Kristian. Yang paling pandai Yahudi, lebih bijak daripada orang Nasrani. Kerana mereka daripada dulu sampai sekarang mempergunakan orang Kristian, orang Nasrani untuk digunakan ke atas umat Islam atau musuh-musuh mereka itu. Jadi Yahudi nampaknya lebih bijak daripada Nasrani. Orang akan ikut orang Yahudi Nasara sampai urusan yang kecil-kecil. Nak sambut hari jadi tak mau ikut cara Islam, nak ikut Yahudi juga, nak ikut Kristian juga. Mesti beli kek, kena ada lilin nak tiup, mesti menyanyi pula. Ini benda remeh-temeh. Kita kata buat sembahyang hajat lah, buat apa tahlil ke, baca Yasin, doa selamat, kerana nak sambut hari lahir budak ni. Dia tak mau, dia nak hari jadi juga, tiap dengan kek, dengan apa. Benda remeh, nak ikut Yahudi juga. Kerana Allah Ta'ala sebut dah di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda orang Yahudi dan Nasrani melainkan sampai kamu ikut akan jejak langkah mereka itu. Ya, ini Yahudi Nasrani sentiasalah berusaha keras untuk menyesatkan umat Islam. Kerana dengki orang Yahudi Nasara ini, terlebih lagi orang Yahudi ke atas orang Islam ini, ada satu dengki yang sangat lama. Memang lama dia. Dialah yang paling jahat dalam kalangan bangsa manusia. Kerana bangsa lain tidak ada yang bunuh Nabi, tetapi bangsa Yahudi ini adalah yang paling jahat. Kerana mereka ini yaqtulunal anbiya, mereka membunuh nabi-nabi. Nabi Yahya kena bunuh, Nabi Isa mereka pun nak bunuh juga tapi tak berjaya. Nabi Zakaria dan beberapa orang nabi lagi. Dan diceritakan mereka ini pernah membunuh 30 orang nabi pada hari yang sama. 30 orang nabi, membunuh nabi. Hebatlah kejahatan Yahudi. Jahatnya Yahudi ni dipersetujui oleh sekilan ulama sebagai bangsa yang paling jahat. Yang kalau kita tak kata jahat, tak sah semayang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mesti baca. Kalau kita berhenti kat ihdinas siratal mustaqim, patu rakaat, tak sah semayang. Kena kata juga, aku tidak mahu ikut jalan orang-orang yang kamu murkai. Kata ulama tafsir al-Yahud, iaitulah orang Yahudi. Dan al-Dhalim, iaitu yang sesat, ia ini orang Kristian. Tetapi keluar daripada surah masjid, kembali ikut Yahudi, kembali ikut jejak langkah Kristian. Kerana kekurangan ilmu atau kemantapan akidah umat Islam, istimewa pula umat Islam pada zaman sekarang ini. Dan perkara-perkara yang tidak munasabah, contohnya jika orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang bewak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikut mereka. Nabi buat contoh dengan lubang biawak. Tak munasabah lah orang boleh teluh masuk dalam lubang biawak yang sempit itu.
Tapi bodohnya umat akhir zaman ni nak ikutnya kepada barat, kepada Yahudi Nasara. Sekalipun lubang biawak nak ikut juga masuk. Dan lubang biawak ini tidaklah seteruk